Okey, jadi kita teruskan dengan 3.1 iaitu kita nak lihat sedikit lagi iaitu dua bahagian. Kita nak lihat arus elektrik, apa itu arus elektrik dan apa itu beza keupayaan. Okey. Okey, jadi sambungan daripada bahagian medan elektrik tadi. Jadi kita lihat apa itu arus elektrik ya. So, cikgu harap kamu nampaklah dia punya nota ada sebab cikgu guna capture sahaja. Okey, dalam buku pun ada lah. Okey. Dalam ini sebenarnya diambil daripada modul fizik kita lah. Okey, arus elektrik, ini takrifan dia, pastikan kamu ingat. Okey. Okay. Arus elektrik ni dia punya simbol ialah I kan. Kalau kamu tengok dalam apa-apa soalan elektrik, I itu merupakan arus, simbol untuk arus lah. Okay. Arus simbol dia adalah I, unit dia adalah A. Apa itu A? A ialah ampere. A stand for ampere. Okay. Arus elektrik ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas dalam sesuatu konduktor. Okay. Arus elektrik ialah kadar pengaliran cas bagi suatu konduktor. Jadi nampak saja perkataan kadar itu bermaksud bahagi dengan masalah. Okay, so I sama dengan cas elektrik Q. Q over kadar. Kadar ialah masalah. Q over T. Jadi Q tadi ialah cas kan? Cas elektrik ataupun apa unit dia tadi? Unit dia kolom kan? Masa ni ialah unit dia ialah saat. Tetapi kita tak ada kita tulis macam ni lah, kolom per saat -1. Boleh juga. Okay, biasanya kita tulis unit dia, terus gunakan unit yang biasa kita pakai iaitu SI unit untuk arus elektrik dia adalah ampere. A stand for ampere. Okay, itu formula yang pertama. So biasanya arus elektrik ni kita mengukur dia menggunakan satu alat yang dipanggil sebagai ammeter, dan cara kamu sambung ammeter, cara nak lukis dalam gambar rajah pun mesti lukis secara bersiri. Kalau kita tengok sini macam mana sambungan ammeter tu, dia mesti disambung secara bersiri. Tahu kan macam mana sambungan bersiri ya? Okey, itu ialah yang pertama. Dan arus merupakan kuantiti skala lah, tak ada dia punya komponen. Apa itu skala? Skala ialah kuantiti yang tidak ada komponen arah. Okey. Second one kita nak lihat ialah beza keupayaan. Okey, beza keupayaan ataupun simbol dia ialah V. Yang ini pelajar selalu sebut sebagai voltan lah. Kalau mendengar rendah pun dia dipanggil sebagai voltan. So apabila you belajar fizik, you tak panggil voltan. Okay, kita panggil dia sebagai beza keupayaan. Okay. Beza keupayaan di antara dua titik dalam suatu medan elektrik ialah kerja yang dilakukan. Okay, kerja yang dilakukan bermaksud kerja ialah W. Kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kolom cas. So W over Q. Okay, ini formula yang keberapa sudah yang kita belajar hari ini? Keempat. Okay, voltan, beza keupayaan sama dengan kerja per cas. Okay, tetapi takrifan dia dengan tulis kerja per cas, kamu tulis kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kolom cas melalui dua titik dalam satu litar. So ini ialah okey, ini ialah kerja. Kerja ialah joule. Cas ialah kolom. Tetapi unit yang biasa kita pakai, kita tak pakai joule per kolom. Boleh juga, kamu boleh tulis joule per kolom, ataupun yang biasa kita pakai, kita tulis sebagai volt lah, ataupun V, singkatan dia V. Tak payah tulis volt penuh lah. Okay, unit SI bagi beza keupayaan ialah volt ataupun V.
ataupun alternatif dia kamu boleh tulis joule per coulomb. Beza keupayaan diukur menggunakan 1 meter yang kita panggil sebagai voltmeter. Ini simbol dia. Kalau ammeter tadi, simbol ammeter ialah A dan lukis bulat lah. Dan cara kamu sambung pun perlu bagi perhatian. Cara kita sambung dia adalah selari. Pastikan selari dengan apa-apa bahagian sekit yang kamu nak ukur tu. So macam mana lukisan selari, kalau ini mentol, kamu nak ukur beza keupayaan merentasi mentol tu, pastikan kamu connect dia secara parallel ataupun selari. Inilah sambungan selari dia. Kalau ammeter tadi ialah sesiri kan, dalam sekit tu ammeter mesti disambung secara sesiri, tetapi voltmeter mesti selari, baru dia boleh berfungsi. Okay? Itu ialah sambungan daripada 3.1 lah. So itu sahaja untuk hari ini. Lengkapkan dan cuba buat pengiraan lah dalam modul fizik kamu tu.